Saya Teacher Asmi. Hari ini saya nak ajar bab 6 biologi iaitu pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Jom. Okey, hari ini kita nak fokuskan tentang yang pertama adalah struktur bunga. Okey, yang kedua adalah macam mana pembentukan dia bunga dan juga pundi embrio, dan yang ketiga apa yang teacher nak fokuskan adalah tentang pendebungaan dan juga proses persenyawaan. Proses pendebungaan dan juga proses persenyawaan. Alright. So, jom kita start kelas. Okey, tahukah anda macam mana struktur sekuntum bunga tu sebenarnya? Macam mana flower punya structure. Okey, kita tengok macam mana. Okey, ini adalah diagram untuk bunga. Kita tengok kat sini struktur bunga macam ni. Ni adalah keratan rentas untuk bunga. Okey, kita tengok daripada bawah dia ada pedangkel. Pedangkel ni fungsinya adalah untuk tangkai bunga. Okey, atas tangkai bunga ni ada sepal. Okey, ada sepal. Tengok. Okey, dan atas sepal ada petal. Okey, petal ni dia ada berwarna-warni. Kalau kita tengok dekat luar, kan bunga-bunga ada warna putih, ada warna purple, warna pink. Apa function dia? Function dia adalah untuk menarik serangga untuk melakukan proses pendebungaan. Dan dekat petal ni ada organ pembiakan untuk jantan dan juga organ pembiakan untuk betina bunga. Okey, apa dia organ pembiakan untuk jantan? Kita panggil nama dia stamen. Okey, dan organ pembiakan betina pula kita panggil nama dia carpel. So, apa yang ada dekat stamen dengan carpel ni? Okey, jom kita tengok. Okey, tadi ni stamen, organ pembiakan untuk jantan, dia ada dua. Okey, ada anther dekat bahagian atas ni yang macam bentuk lebih kurang macam bulat sikit ni. Kita panggil dia anther. Anther ni menghasilkan debunga, butir debunga untuk yang mengandungi gamet jantan. Okey, yang panjang ni pula kita panggil nama dia filamen. Filamen ni dia memegang anther supaya kedudukan dia stabil untuk menyebarkan debunga, butir debunga. Okey. Macam mana pula organ pembiakan untuk betina? Tadi teacher ajar nama dia carpel kan? Okey, apa bahagian-bahagian yang ada dekat dalam carpel ni? Ada 4 bahagian. Okey, carpel ni ada yang pertama sekali dekat atas ni. Ni struktur untuk carpel ni. Carpel ni ada stigma dekat atas ni. Stigma ni function dia untuk menerima butir debunga. Lepas tu bawah daripada stigma ni ada stil. Stil ni adalah tujuan dia untuk memegang stigma. Okey. Lepas tu ada ovari, dan ovari ni menghasilkan ovule. Dalam ovule mengandungi gamet betina, female gamet. So, macam mana kita nak bezakan organ pembiakan jantan dan juga organ pembiakan betina? Teacher nak share satu tips. Okey, senang je. Macam tadi teacher ajar. Okey, tengok organ pembiakan jantan ni kita panggil stamen kan? Okey, belakang ni man. Stamen kan? Man ni terus ingat jantan. Man adalah lelaki, jantan. So, itu adalah tipsnya. Macam mana kalau confuse nak bezakan mana satu, kadang-kadang kan lupa. Cara tips dia adalah tengok dekat stamen ni, belakang dia man. Man adalah untuk male gamete. Gamete untuk sel pembiakan jantan. Okey, kita tengok seterusnya. Tahukah anda macam mana pembentukan debunga dan juga pundi embrio berlaku? Okey, kita nak belajar hari ni macam mana kita nak tengok kan macam mana terbentuknya debunga dan juga pundi embrio.
Okey, kita tengok dulu macam mana pembentukan dia bunga dekat dalam anther. Anther dekat mana? Anther dekat stamen. Stamen tu adalah organ pembiakan untuk jantan bunga. Dekat stamen, okey ni stamen kan, dalam gambar ni ada stamen. Okey, ni anther. Ni anther, kita zoom in anther ni, kita boleh nampak dekat anther ni ada 4 pundi dia bunga. Okey, ada 4 pundi dia bunga. Yang mana setiap satu pundi dia bunga ni ada banyak sangat sel induk mikrospora. Okey, kita ambil satu sel induk mikrospora ni, kita tengok. Okey, bila sel induk mikrospora ni mengalami proses meiosis, dia membentuk kepada 4 sel mikrospora haploid. 4 sel mikrospora haploid ni dia berkembang menjadi debunga. Okey, nukleus yang dalam debunga ni, the nukleus, dia membahagi secara mitosis dan membentuk sel tiub dan juga sel penjana. Itulah dia butir debunga. Dah ready untuk proses pollination. Okey, kita tengok pula macam mananya terbentuk pundi embrio ni dalam ovule. Ovule ni dekat mana? Dekat organ pembiakan betina. Okay, kita tengok organ pembiakan betina, teacher ajar tadi nama dia carpel. Okay, kita nak zoom in ovule ni. Okay, kita tengok kat sini. Okay, ada ovule, ada sel induk mikrospora, diploid. Dia membahagi secara meiosis, dia membentuk kepada 4 sel megaspora. Kita nampak ni ada 4 kan sel megaspora haploid, tapi satu je yang berkembang, 3 lagi ni dia merosot. Dan nukleus megaspora ni berkembang membahagi secara mitosis 3 kali yang membentuk kepada sel dengan 8 nukleus haploid. Satu sel ada 8 nukleus haploid dan akhirnya membentuk pundi embrio. Dalam pundi embrio ni ada satu sel telur dengan 2 pengapit dia, sel sinergid sebelah-sebelah dia. Lepas tu ada satu sel pusat dengan 2 nukleus kutub dan juga 3 sel antipodal dalam pundi embrio. Dah ready untuk proses persenyawaan. Dah matang. Okey, yang ni adalah proses yang penting untuk bunga. Kan? Proses pendebungaan adalah apa yang dimaksudkan dengan proses pendebungaan ni adalah pemindahan butir debunga dari anther kepada stigma. Okay, macam mana prosesnya? Apa proses yang berlaku? Okay, kita tengok dekat sini. Pendebungaan berlaku apabila butir debunga jatuh di atas stigma. Butir debunga ni dibawa oleh siapa? Agen-agen pollinationnya. Itu macam contoh serangga, angin, kan? Okey, lepas tu apa yang jadi? Dekat atas stigma ni dia ada larutan gula yang merangsang percambahan butir debunga. So, tiup debunga pun berkembang daripada butir debunga tu dan tumbuh sepanjang stil dan kemudian semasa pertumbuhan tiup debunga, nukleus penjana tadi membahagi secara mitosis membentuk 2 gamet jantan. Okey. Apa pula proses persenyawaan ni? Proses fertilization adalah percantuman gamet yang berlaku setelah kedua-dua sel gamet jantan tadi mencapai sampai dekat pundi embrio. Bila dia sampai, berlakulah persenyawaan. Okey. Gamet jantan dibawa ke ovule, kan? Daripada sini kan, nampak? Okey. Lepas tu kita nak zoom in ovule ni. Yang tadi dah ready tu kan. Kita tengok dekat sini. Tiup dia bunga, dia menembusi mikrofil ni. Okey. Hujung tiup dia bunga merosot
untuk membebaskan gamet jantan ke dalam ovul. Lepas tu gamet jantan dia bergabung dengan sel telur membentuk zygote. Lagi satu gamet jantan dia jumpa dengan nukleus kutub dan membentuk endosperm. Dan kenapa dikatakan proses ni adalah proses persenyawaan ganda dua adalah sebab berlakunya dua proses persenyawaan. Okey, satu sel gamet jantan jumpa dengan sel telur, berkembang jadi zygote. Lepas tu lagi satu, gamet jantan bergabung dengan nukleus kutub. That's why lah dikatakan dengan persenyawaan ganda dua. Double fertilization. Kenapa pentingnya double fertilization ni, persenyawaan ganda dua ni untuk kemandirian tumbuhan berbunga? Kenapa penting? Penting sebab persenyawaan ganda dua ni untuk memastikan endosperm hanya berkembang dalam ovul selepas telur disenyawakan. Lain lagi satu, endosperm ni dia membekalkan nutrien yang diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan embrio. Okey, itu sahaja apa yang teacher nak ajarkan hari ni. Jumpa anda lagi dalam next lesson. Assalamualaikum.